Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. As, apa kabar semua penonton-penonton webinar Mufti Bicara Falak? Sekali lagi kita bertemu dalam episod uh, mengenai dengan perbincangan kita berkaitan dengan falak. Ya, diharapkan semua penonton-penonton pada hari ini, di pagi yang mulia ini, bertarikh 11 November, 11-11 semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita hentikan penularan COVID-19 yang sedang meningkat di negara kita pada masa kini. InsyaAllah saya bersiaran secara langsung dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Dan saya Awang Kubul Khizan bin Awam Matani dari Unit Falak, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sebentar lagi saya akan bersama dengan penceramah webinar Falak kita, yaitu Prof. Madya Dr. Baharudin bin Zainal, merupakan seorang fellow penyelidik Inspire Uniza, yang mana beliau akan meluruskan lagi perbincangan beliau berkenaan dengan tajuk-tajuk dalam falak, dan ini merupakan episod yang keempat kalau tak silap salah, yang keempat. Dan kalau boleh, sementara kita sebelum bersiaran bersama dengan Prof. Madya Dr. Bahar, bolehlah penonton-penonton semua bantu untuk share, like dan tekan notification di untuk webinar kali ini. Okey, dan juga jangan lupa juga untuk like page rasmi, laman rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan. Ya, insyaallah kita akan bersiaran secara langsung bersama Prof. Madya Doktor selama lebih kurang 1 jam setengah ataupun 2 jam, tengok bergantung kepada soalan-soalan yang akan dikemukakan. Jadi penonton-penonton sekalian, okey, sebelum kita bersiaran, mohon bantu untuk share lagi banyak-banyak supaya dapat dimanfaatkan webinar ini kepada semua. Inilah kaedah baru, program baharu dengan norma baharu, yang mana kita akan membuat program ini secara maya agar dapat dimanfaatkan kepada semua masyarakat di seluruh Malaysia. Mungkin di luar negara juga, untuk pelajar-pelajar di luar negara yang like page ini mungkin dapat melihat, menonton ataupun mendapatkan input-input mengenai dengan ilmu falak. Okey. Okey. Dengan itu saya menjemput Dr. Baharudin bin Zainal. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Clear suara Okey. saya? Clear Doktor. Okey. Cantik lawa teleskop belakang. Okey Doktor. Tanpa membuang masa lagi, saya teruslah mempersilakan Doktor untuk membahaskan apa cerita hari ini, apa episod kali ini yang akan Doktor bawa. Persilakan Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamamil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati Ustaz Iku Awang Bukhizan daripada Pejabat Mufti Persekutuan, Barisan Urustia dan para penonton yang saya hormati sekalian. Bagi memenuhi jemputan webinar dan turutan tajuk-tajuk yang telah dipersetujui bersama, jadi hari ini saya akan bincangkan mengenai aplikasi falak dalam ibadat berkaitan penentuan waktu salat. Ceramah berikutnya insya-Allah saya akan bincangkan mengenai penentuan arah kiblat. Dan seterusnya akan bincangkan mengenai takbir. 3 atau 4 slot lagi. Okey.
Okey, jadi sebenarnya apa yang nak dibincangkan di sini adalah suatu perkara yang umum. Tidaklah maksud bahawa dengan webinar ini kita boleh melahirkan ahli falak ataupun orang yang mampu melakukan hitungan falak dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Kita rancangan webinar ini hanya untuk memberi pendedahan. Justru itu, slide yang saya susun untuk tujuan webinar bersama Jabatan Mufti ataupun pejabat mufti dan sebagainya adalah slide yang untuk pengetahuan umum. Ia berlainan sekali dengan slide yang akan digunakan dalam pelajar kursus-kursus yang ikuti kursus falak di Uniza, walaupun ada dia punya kesamaan dan sebagainya. Pertama, mengenai maksud aplikasi falak dalam ibadat. Aplikasi itu maksud penggunaan, penerapan, apply. Kita gunakan falak dalam ibadat. Bila kita gunakan falak dalam ibadat ni, dia ada sebenarnya ada dua sahaja. Pertama, digunakan dalam salat, kemudian digunakan dalam takbir. Oleh kerana syarat sah salat itu berkaitan dengan penentuan kiblat, maka kiblat juga dimasukkan di bawah aplikasi falak berkaitan dengan salat, berkaitan dengan salat. Jadi insya-Allah saya akan bincangkan mengenai aplikasi ini, dan petunjuk fik bagi aplikasi ini ialah tidak sempurna sesuatu yang wajib, melainkan dengannya menjadi wajib, yakni melalui syarat-syarat sah salat tadi, ia akan menjadikan salat tadi menjadi lebih sempurna. Atau kita nak pergi kepada yang lebih umum, pendidikan falak. Pendidikan falak yang diberikan, yang dianjurkan oleh pihak berkuasa agama negeri, Jabatan Mufti dan sebagainya, itu sebahagian daripada kewajipan untuk untuk menjadikan aplikasi falak itu lebih sempurna. Dan ia adalah bagi memenuhi maqasid pelaksanaan ibadat, iaitu beribadat dalam keadaan kita tahu asas-asas ibadat dan sebagainya. Dan sebagaimana dalam aplikasi sains lain dalam ibadat, ia mesti melalui proses istiqra' bil ilm. Jika tidak, ia akan menjadi suatu perkara yang tidak pasti dan kemungkinan akan menuju ke arah sadu zara'ih, kerosakan pada ibadat sendiri. Jadi proses istiqra' memenuhi tujuan hadaf dan sebagainya adalah satu proses dalam aplikasi falak berkaitan ibadat. Okey, kerap kali saya menggunakan struktur ini, bahawa proses aplikasi falak dalam ibadat terdiri daripada tiga: wasifi, tabi'i dan amali. Ianya sebenarnya tertulis dalam kitab Khulasatul Wafiyah yang dibuat oleh Syekh Zubair Umar Al-Jalani di sekitar tahun 34. Oleh kerana saya tidak dapat mengakses sumber Arab, sumber yang lebih asli, saya beranggapan bahawa apa yang tercatat dalam Khulasatul Wafiyah ini adalah sesuatu yang tepat, dan saya menggunakannya kerana ia bertepatan dengan tujuan aplikasi falak dalam ibadat. Jadi apabila kita menerima proses aplikasi ini, saya nyatakan bagi setiap sesuatu pada proses ini terdapat sumbernya. Ini bertujuan untuk menunjukkan ketinggian mutu pelaksanaan ibadat. Ia mengikuti tata kaedah tertentu. Itu telah saya bincangkan sebelum ini, mengenai proses saintifiknya. Tapi apabila kita pergi kepada satu persatu, kita pergi kepada waktu salat, pergi ke kiblat, pergi kepada takbir, kita juga akan melihat setiap sesuatu ini ada proses dan sumbernya. Walaupun kemungkinan saya tidak akan mengulang mengenai proses istiqra' dalam salat, proses istiqra' dalam penentuan konsep kiblat, proses istiqra' dalam takbir dan sebagainya. Tetapi diharapkan melalui ceramah saya ini, melalui pembacaan tuan-tuan, melalui perguruan tuan-tuan dengan orang lain dan sebagainya, kita mengetahui mengenai proses ini. Okey, yang pertama mengenai wasifi, pendalilannya.
Berapa kali telah diberitahu bahawa nak menjadikan suatu aplikasi itu berkaitan ibadat, ianya mesti ada dalil. Dan sumbernya sudah pasti dalil itu ialah Al-Quran dan Hadis. Sumbernya Al-Quran dan Hadis. Saya tertinggal itu tidak catat. Sebenarnya bukan kitab fake yang pertama, hadis, Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, kitab fake. Para ulama dalam usaha menafsirkan ayat Quran tadi, hadis tadi, telah mengarang, telah menulis kitab fik, dan kitab fik ini membincangkan semua perkara untuk kegunaan ibadat umat Islam dan sebagainya. Okey. Kemudian daripada kitab fik ada beberapa perkara yang dibincangkan, maka ia menjadi kaedah usul fik, perbahasan yang lebih luas dalam perkara-perkara tertentu. Walau bagaimanapun, perkara-perkara fik ini, hukum-hukum ataupun usul yang telah dicatatkan oleh ulama-ulama fiqh, ulama-ulama yang mutabar, ulama-ulama ranking pertama, ranking kedua dan sebagainya, apabila dilaksanakan dalam konteks tempatan, dalam uruf tempatan, kadang-kadang timbul perkara-perkara yang perlu dinilai semula, perlu dikembangkan. Begitu juga kalau timbul isu-isu baru, dengan adanya perubahan teknologi dan sebagainya, maka ia perlu diputuskan oleh pihak berkuasa agama tempatan. Ini kita namakan fatwa semasa, dan fatwa ini akan diedar dan dimaklumkan kepada masyarakat. Ia juga menjadi sumber kepada aplikasi falak dalam ibadat. Ia tidak terikat kepada kaedah asal, sebaliknya bergantung pada uruf yang berlaku pada masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, sumber mengenai teori. Daripada mana datangnya teorinya? Sudah pasti teori mengenai solat tadi datangnya dari kitab fiqh, dari Al-Quran, dari hadis dan sebagainya. Itu teorinya kat situ. Allah SWT berfirman, "Wallazi ja'ala asy-syamsa wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinin wal hisab." Itu ada teorinya. Teori secara harfiah. Kemudian dibincangkan juga oleh ulama-ulama fiqh berdasarkan keperluannya dalam ibadat. Dan saya beranggapan bahawa kitab fiqh ini adalah rujukan teori yang pertama. Yang kedua, manuskrip. Beberapa hari lepas saya telah bincangkan mengenai nilai manuskrip Melayu. Dan saya juga telah beritahu bagaimana semasa saya nak memulakan kursus falak, pengajian falak di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin pada tahun 90, saya menggunakan sumber manuskrip untuk sebagai bahan kuliah dan sebagainya. Begitu juga dengan naskah falak pramoden, naskah Nadin saya masukkan. Kemudian buku astronomi wajib kita rujuk untuk mengetahui teori, dan juga kita merujuk kepada buku fizik. Kita merujuk kepada buku fizik, kita merujuk kepada buku geografi, kita rujuk kepada buku ICT, buku matematik dan sebagainya. Di situ ada teorinya. Kalau kita berdasarkan teori hanya buku astronomi, kita akan tertinggal. Ada perkara yang kita tertinggal. Kalau kita merujuk kepada buku astronomi, kita mungkin tidak akan mengetahui mengenai kaedah penentuan waktu salat dengan menggunakan bayang. Sedangkan ia kaedah yang dinyatakan dalam fiqh. Jadi bagaimana kita nak meluaskan pengetahuan kita mengenai kaedah penentuan waktu salat menggunakan kaedah fiqh. Jadi kita merujuk kepada manuskrip. Dan manuskrip itu untuk kita tentu sahkan, kita juga membaca buku astronomi dan buku fizik. Antara buku astronomi dan buku fizik, secara berterus terang saya bagi tahu bahawa buku ilmu ukur juga adalah suatu sumbernya amat baik. Di antara bukunya ialah buku mengenai Element of Astronomy for Land Survey. Dan Profesor Arwah almarhum Profesor Tuan Haji Abdul Hamid Tahir ada buat satu buku yang hampir sama tapi dalam bahasa Melayu dan pendekatan tempatan dan tajuk-tajuk yang sesuai dengan sukatan ilmu ukur Malaysia ketika itu. Tajuk dia Astronomi untuk Juru Ukur. Dan ia boleh dibaca oleh para peminat astronomi dan sebagainya.
Okey. Kemudian begitu juga pada proses yang ketiga, amali. Amali juga kita memerlukan rujukan. Bagaimanakah keadaan pengukuran bayang dan sebagainya. Sebab dalam dalil fiqh tadi, kita menggunakan dalil fiqh mengenai perubahan bayang untuk mengetahui waktu solat. Saya akan tumpukan contoh-contoh saya hari ini berkaitan dengan waktu solat. Begitu juga kaedah-kaedah amali dinyatakan dalam manuskrip dan naskah falak pramoden. Tidak keterlaluan saya katakan bahawa melalui maklumat dalam manuskrip dan naskah pramoden inilah kita dapat menggerakkan aktiviti falak di sekolah-sekolah kerana praktiknya, amalinya lebih mudah dan sebagainya. Berbanding dengan amali astronomi yang mungkin memerlukan peralatan canggih yang perlu dibeli dan sebagainya, tetapi kalau kita rujuk kepada manuskrip dan naskah moden, ia boleh menggunakan kaedah bayang dan sebagainya. Okey, kaedah penentuan waktu salat, prosesnya kaedah penentuan waktu salat adalah pertama tadi kita kata daripada dalil daripada Al-Quran dan hadis telah dihuraikan oleh ulama-ulama fiqh, maka apa yang dihuraikan oleh ulama fiqh tadi itu adalah ijtihad, kita kena ikut. Bila kata zuhur ketika gelincir matahari, dan sesuai dengan uruf keadaan zaman. Zamannya ketika itu para ulama menentukan waktu solat zuhur dengan melihat kepada fenomena gelincir matahari. Kemudian evolusi itu berlaku. Kemajuan itu berlaku daripada menggunakan matahari, menggunakan hitungan-hitungan dan sebagainya. Kemudian itu yang dimasukkan pada peringkat kedua, penggunaan matematik dengan sains rakyat. Apa tanda tengah hari? Tanda tengah hari bayang paling pendek. Itu mungkin sains yang umum. Apa tanda tengah hari? Tanda tengah hari ialah suasana di pinggir hutan yang tadi itu bising bangau. Saya tak tahu perkataan Terengganu, bising berbangau, bising bangau. Bisingnya amat sangat, tetapi sudah senyap. Mengapa senyap? Kerana unggas itu haiwan-haiwan itu telah kekenyangan dan berehat. Itu maksudnya sudah tengah hari. Waktu itu sudah tengah hari. Waktu itu sudah tengah hari. Dan seterusnya ialah penggunaan matematik dengan peralatan. Ini evolusinya. Penggunaan matematik dengan peralatan. Kemudian perkomputeran dan animasi. Jadi dalam kes penentuan waktu salat, evolusi itu, kemajuan itu berlaku. Dan bagaimana para ulama, pertama saya kata, bagaimana para ulama menerimanya. Prosesnya macam mana? Satu. Yang kedua, bagaimana masyarakat menerimanya dan yakin bahawa dalam setiap langkah tersebut, ijtihad, penggunaan matematik dengan sains rakyat, penggunaan matematik dengan peralatan, perkomputeran dan animasi itu diterima oleh rakyat. Rakyat dengan penuh yakin, masyarakat penuh yakin menggunakan kaedah-kaedah itu untuk melakukan ibadat. Okey. Tadi saya balik kepada proses tadi, sumber tadi, bahawa untuk wasipi, untuk pendalilan dalil hadis dan Al-Quran, kemudian tafsiran dan pandangan ulama, kemudian mengikut ketetapan institusi fatwa dan sebagainya. Seperti masalah zon waktu. Sedangkan waktu solat itu kena ikut setiap daerah, setiap titik bumi itu berubah. Tetapi ada perkara-perkara yang perlu diputuskan oleh pihak berkuasa tempatan. Kemudian daripada sifat-sifat matahari tadi, sifat bayang, keadaan sky kecerahan langitnya menjadi petunjuk bagi waktu subuh dan waktu isyak. Bagaimana para ahli falak menukarkannya kepada bentuk nilai, itu yang kita nak masukkan parameter, penjadualan, timbul isu-isu baru, bagaimana solat dilakukan di ISS bila ada angkasawan kita nak duduk di sana pada tahun 2009 solat di kawasan abnormal. Orang kita tak ada duduk kawasan abnormal, tetapi pengkaji-pengkaji kita tentang di Antartika, di Arktik akan pergi ke sana dan mereka akan minta kepada fatwa pihak berkuasa. Dan di sinilah pentingnya bahawa ketetapan
dibuat oleh pihak berkuasa kita. Nilai jamak dan kasar, walau ada banyak-banyak nilai, dan nak putuskan mana satu yang menjadi yang nak dipegang oleh masyarakat dan sebagainya. Juga dalam pelaksanaan ibadat ni ada prosedur tempatan. Semasa pandemik ini kita terdedah dengan prosedur ini. Kalau kita lihat strukturnya, bagaimana setiap satu perubahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, yang diumumkan oleh Menteri Kanan yang Keselamatan Negara, setiap satu perkara yang diumumkan tu, setelah dibincangkan dengan Menteri Agama akan mengumumkan secara umum. Menteri Agama akan memberitahu secara umum, dan Menteri Agama itu akan beritahu tentang prosedur-prosedur, amalan-amalan yang akan dibuat di setiap negeri. Tetapi negeri-negeri pula dia ada pihak berkuasa agama negeri. Itu sebab mengapa pihak berkuasa agama negeri perlu pula mengeluarkan tata cara prosedur ibadat ketika pandemik ini. Kalau kita lihat baru-baru ni bila kerajaan laksana sebulan sekali lagi satu episod yang ditelan mati mak, dibuang mati anak. Dulu kita mengalami, sekarang kita mengalami lagi, dan kita berdoa semoga pandemik ini selesai dan perintah kawalan ni dapat dilonggarkan. Jadi ketika ada perintah kawalan ni, ada prosedur dia. Prosedur nak salat. Kalau kita salat biasa kita kata rapat, luruskan saf. Kadang-kadang kalau saya jadi bila apa saya tersebut. Rapat, luruskan saf. Tak tersebut perkataan ikut SOP. Tapi jemaah tahu dah kalau rapat tu maksud rapat ikut tanda. Itu adalah prosedur yang ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan perkara-perkara lain yang daripada semasa ke semasa, misalkan penerbitan takwim, kena ikut prosedur tempatan. Itu benda-benda yang berlaku pada wasipi. Pendalilan daripada Al-Quran, banyak ayat-ayat yang memperkatakan secara umum, ayat Quran secara umum tentang waktu solat. Sebagaimana dalam surah Taha, surah Al-Isra, surah Hud. Saya tidaklah membacakannya. Saya harap para penonton yang berhajat boleh merujuk balik kepada tafsir Quran dan sebagainya. Dan saya cuba nak bincangkan mengenai hadis yang bersifat mufassal. Oleh kerana tadi dalil Al-Quran tadi bersifat mujmal, umum, berkata tentang waktu salat, bila dan sebagainya. Maka hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah berkata bahawa telah datang Jibril kepada Rasulullah. Maka Jibril telah menunjukkan kepada Rasulullah SAW waktunya. Kemudian Rasulullah memberitahu tentang waktunya kepada sahabat, hari pertama dan hari kedua. Dan secara umum, para ulama yang menafsirkan hadis ini memberitahu bahawa dua ketika yang berbeza itu menggambarkan permulaan dan pengakhiran. Walau bagaimanapun, hadis yang bersifat mufassal ini juga menimbulkan sedikit khilaf dari segi waktu asar. Waktu asar saja khilaf. Waktu isyak, waktu subuh itu berlaku juga khilaf dari segi fiqh, tetapi yang lebih meruncing ia khilaf dari segi saintifik. Bila syafaat Ahmad berlaku? Bila tulus fajar siddiq berlaku? Jadi itu lebih kepada khilaf saintifik yang akan kita bincangkan nanti. Jadi berdasarkan hadis ni, maka berdasarkan hadis berkenaan, maka hukum mengenai waktu salat dikembang luaskan untuk kegunaan masyarakat. Ingat, dalil Al-Quran tuntutan. Para ulama memudahkan pengetahuan, pemahaman dari tuntutan berkenaan. Dari ulama tafsir ke ulama fiqh ke ulama falak. Mereka membuat sesuatu perkara,
Dan biasanya synchronize di antara ulama fiqh dengan ulama falak. Atau saya boleh katakan bahawa ulama falak itu sebenarnya ulama fiqh. Lebih sempurna. Maka digunakan teori. Janganlah disebut bahawa dalam Islam tak ada teori-teori ini. Al-Quran adalah sumber teori. Dalam Al-Quran ada teori. Ataupun kita menerbitkan, kita menyembolkan teori daripada dalil-dalil Al-Quran tadi. Itu kehendak kita sebagai, maka kita menggunakan teori falak, teori astronomi, teori astrometri. Astrometri itu adalah cabang astronomi yang berkaitan dengan pengukuran-pengukuran. Okey. Tafsiran falak itu saya rasa sepatutnya para peserta telah khatam. Dan saya amat gembira kerana dalam diskusi intelektual semalam, saya bersama Dr. Ma'rufah, pada peringkat awal, saya merasakan bahawa saya keseorangan di Malaysia ini yang tidak berapa berkenan apabila hal-hal hikmah, hal-hal firasat dibincangkan secara umum, tetapi yang lebih teruk disifatkan sebagai ilmu falak. Saya tegur lama, secara individu, secara umum. Tapi saya nampak benda ni menjadi satu kesukaran. Mereka suka kerana itu ada faktor pemangkinnya. Maka semalam apabila saya membincangkan bagi menjawab satu soalan, ia disambut oleh Dr. Ma'rufah bahawa benda-benda ini perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati kerana ada yang membezakan antara ilmu falak dengan ilmu hikmah dan ilmu firasat. Kita tidak boleh memperkatakan tentang angin dengan sifatnya, dengan perangai angin itu. Tetapi fizikal angin itu mempengaruhi cuaca, mempengaruhi kehidupan, itu adalah perkara lain. Itu adalah perkara kaji cuaca. Kaji cuaca tidak termasuk dalam ilmu falak. Ia sudah dikeluarkan sejak pada zaman tamadun Islam dan sebagainya. Dan apabila kita membincangkan aspek teori, tadi aspek wasifi, aspek teori, ia melibatkan teori sains. Melibatkan semua faktor yang mempengaruhi teori tadi. Faktor yang mempengaruhi pergerakan bumi keliling matahari. Faktor graviti, faktor jauh dekat, aphelion, perihelion, laju, cepat, hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua. Sebenarnya sunnatullah lah, tapi dijumpai oleh Max Kepler. Kita hormati dari segi sejarah sains bahawa hukum berkenaan ditemui oleh Kepler. Sebenarnya ia adalah sunnatullah. Kalau Kepler tak jumpa, mungkin dia menjadi hukum Baharudin. Baharudin jumpa dan sebagainya. Itu hukum manusia. Manusia mengumumkan sesuatu perkara berdasarkan kajiannya. Okey. Dan kita membuat didaksi yang umum, pemerhatian yang umum terhadap satu fenomena. Tentang pergerakan bulan dan sebagainya. Ada yang bersifat didaksi, ada yang bersifat induksi. Ada yang umum, kita buat teori. Ada yang result-result terpencil, kita induksikannya menjadi suatu perkaranya yang umum. Itu adalah proses apabila kita menggunakan cakrawala, kita menggunakan alam dalam membuat teori mengenai apa-apa perkara dalam astronomi, dalam falak, dalam aplikasinya berkaitan dengan ibadat, solat, takum dan sebagainya. Begitu juga apabila kita berkata dengan teori dalam konteks waktu salat, ianya melibatkan astronomi suria, astronomi matahari. Astronomi matahari. Astronomi matahari ia dalam kategori astronomi by approach. Astronomi berdasarkan approach, pendekatan. Astrophysics, astrometri, astroteoretik dan geografi. Maknanya kalau nak cakap mengenai teori waktu salat, ia meliputi kesemua aspek bidangnya. Okey, masih lagi dalam aspek teori. Teorinya ialah bumi beredar mengelilingi matahari. Bumi beredar mengelilingi matahari. Itu rajah yang ada tu, saya tak tahu, saya tidak nyatakan rujukan. Rajah ni umum.
Tetapi sepatutnya dalam PowerPoint pun saya akan tulis sumber mana. Kita kena disiplinkan diri kita untuk melihat sumber mana. Jadi dan raja itu jelas raja di atas jelas menunjukkan bahawa bumi mengelilingi matahari. Dan matahari berada di tengah. Dan dalam dua keadaan, matahari pada musim bulan Jun, matahari pada musim bulan Disember mempunyai jarak yang tidak sama. Ketika bumi berada dekat pada bulan Januari, tempoh itu, titik itu dinamakan titik perihelion. Dan ketika berada jauh, ianya aphelion. Jadi bila kita membincangkan soal pergerakan bumi dalam sata berbentuk elips, ini hukum Kepler pertama. Bumi bergerak mengelilingi matahari di londa, bumi bergerak di londa, dan matahari berada di faksi semi major. Matahari berada di faksi semi major dan matahari bergerak kiri kanan, kita kata kiri kanan lah. Dan inilah yang menentukan jarak jauh, jarak dekat, laju, lambat. Dan yang lebih penting, bagaimana perubahan ini mengubah kesengetan faksi bumi dan menyebabkan ada bahagian-bahagian tertentu yang mendapat lebih bayang malam, lebih kawasan gelap malam, dan ada kawasan yang dapat lebih kawasan siang. Jadi itu kesan bumi berputar atas faksi dan memberi kesan terhadap bumi itu sendiri. Dan ini mempengaruhi perubahan waktu solat. Jadi ini perlu diketahui. Mengapa waktu solat berbeza? Mengapa pada bulan kita menjelang bulan Disember ini waktu solat kita semakin cepat? Maghrib 6.50, 6.55, Isyak 8, 1 minit, Subuh 5.34. Kalau subuh pukul 6 suku, kita bangun pukul 5.45 masih sempat lagi. Tapi sekarang kalau malaikat sudah kejutkan kita pada pukul 5, bangunlah. Kalau tidak, kita akan terlajak. InsyaAllah kita cuba dalam keadaan pandemik ini, dalam keadaan PKP ini, kita mengimarahkan masjid. Pada minggu lepas sebelum pihak berkuasa agama negeri mengumumkan situasi kebolehan ibadat di surau, agak gusar, adakah hari Ahad tu merupakan hari Ahad terakhir kita dapat pergi ke surau dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah pihak berkuasa agama mengambil langkah yang agak harmoni dan kita dapat melaksanakan ibadat dengan SOP yang boleh kita laksanakan. Okey, jadi teori itu kita belajar. Kita lihat macam mana musim sama, kawasan bayang malam tu berada di Laut Cina Selatan. Macam mana pada musim winter, kawasan terminator siang dan malam itu berada tepat di semenanjung Malaysia. Beza. Kerana kesengetan itu beza. Kesengetan faksi bumi semasa mengelilingi matahari. Jadi ini akan mewujudkan perubahan musim. Pertama, dia mewujudkan perubahan musim. Pergerakan tadi tu ada dua. Satu pergerakan harian, satu pergerakan tahunan. Pergerakan harian ialah bumi berputar atas faksi. Bumi berputar atas faksi. Selepas bumi putar atas faksi, baru bersama-sama bumi beredar mengelilingi matahari. Jadi ada dua pergerakan. Dua pergerakan. Dalam kita nak mempelajari waktu solat ni, kita kena sedar dua pergerakan ni. Dari segi teori lah. Dari segi teorinya. Dari segi teorinya bahawa kalau kita nak mengetahui mengenai kesan kedudukan matahari, kesan peredaran bumi terhadap waktu salat, kita kena memahami mengenai perubahan musim ini. Perubahan harian siang malam, bumi berputar atas faksi, bumi berputar atas faksi, menyebabkan siang malam, menyebabkan matahari terbit, matahari istiwa, matahari terbenam. Musimnya pula ialah siang panjang, siang pendek, kawasan terminator, siang malam tu berubah. Dan ini juga perubahan titik tempat terbit terbenam matahari.
Adakah kita sedar bahawa tempat terbit dan terbenam matahari sentiasa berubah dari hari ke hari? Kemudian panjang bayang waktu zuhur berubah-ubah. Adakah kita sedar? Adakah engkau sedar? Aku sentiasa sedar. Okey, jadi kadang-kadang saya mengajar, saya tanya pelajar. Kalau saya tanya, adakah awak sedar bahawa tempat terbit matahari berdasarkan asrama Yuniza ni sudah berubah? Majoriti kata sedar lah, majoriti kata tak sedar. Tak tahu pun. Yang mereka tahu matahari terbit dari timur ke barat. Jadi mereka tak tahu ada perubahan tu. Kalau saya tanya perubahan panjang bayang waktu zuhur, lagi ramai yang ramai menjawab yang tak tahu dan sebagainya. Jadi itu seronoknya mengajar falak ni, sebab kita mengajar benda yang praktik. Jadi bolehlah praktikkan berdasarkan apa yang kita lihat di luar. Okey, jadi kesannya ini juga gambar daripada internet. Sepatutnya saya ada letakkan rujukan. Mungkin ada pada kali pertama bila salin semula. Pada bulan Jun, macam mana panjang garisan terbit terbenam? Bulan Jun. Bulan Jun ini adalah gambaran bagi hemisfera utara. Gambaran bagi hemisfera utara. Hemisfera utara. Glob bumi itu ada hemisfera utara. Kita berada utara lah. Kita utara khatulistiwa. Ada ketikanya negeri-negeri yang berada di selatan. Khatulistiwa selatan. Berada di khatulistiwa di selatan khatulistiwa sebagainya. Jadi kalau dalam rubuk mujayyab, perubahan kedudukan matahari ini akan ditafsirkan sebagai musim bersamaan atau musim bersalahan. Musim bersamaan atau musim bersalahan. Saya tak ingat istilah mukhalafah dengan mukhalafah. Musim bersalahan, mukhalafah, mungkin bersamaan, musim saya tak ingat. Okey. Okey, jadi ketika musim bersamaan ini kita berada di utara, matahari berada di utara, garisan siangnya panjang. Garisan siangnya panjang. Bila musim kita ada utara, matahari ada utara. Bulan Jun. Bulan Jun. Jadi antara Mei, Jun, Julai itu waktu maghribnya lewat. Tempoh siangnya panjang. Kemudian selepas daripada musim berkenaan, kita alami musim vernal equinox. Vernal equinox lah. Vernal equinox musim pada bulan Mac. Pada bulan September. Kedudukan matahari dah rendah. Di ekliptiknya rendah, di tempat matahari tu, saya tak nak sebut istilah-istilah teknikal lah. Di tempat matahari tu, di suratal mustaqim itu, di pergerakan mataharinya tu, di longitude ekliptiknya tu dah rendah, maka kelihatan daripada latitude utara juga rendah. Manakala pada musim bulan Disember ia menjadi semakin rendah. Jadi kesannya adalah waktu solat yang semakin cepat dan sebagainya. Dan ini adalah gambaran waktu solat berdasarkan sistem ufuk. Kita berada di ufuk, kita melihat matahari terbit, kita melihat matahari terbit di timur, duha, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu kitaran. Kitaran daripada pergerakan bumi. Pergerakan bumi yang secara ketara, seolah-olah bumi keliling, matahari keliling bumi. Itu pergerakan ketara. Apparent. Sebenarnya bumi yang keliling matahari. Secara ketara kita melihat matahari mengelilingi bumi. Jadi dalam astronomi, kedua-dua sistem ini, geopusatan, heliopusatan, diterangkan bersama. Justru para pelajar, para pendengar, para peminat falak perlu memahami ini secara real, secara mantap,
secara tuntas mengenai rajah yang keluar itu rajah heliopusatan atau rajah geopusatan. Dalam kes waktu salat, bila kita nak tunjukkan mengenai kesan perubahan musim terhadap bumi, kesan perubahan siang malam dan sebagainya, itu memerlukan rajah heliopusatan. Matahari ada tengah. Tetapi dalam kita nak menjelaskan terbit terbenam dan perubahan waktu solat harian dan kesannya terhadap bayang dan sebagainya, itu kita kena menggunakan sistem ufuk tempatan. Okey, yang ini adalah gambaran pada suatu pandangan sisi, pandangan depan mengenai waktu salat. Yang ni saya masih dalam bab teori, Saya akan pergi satu persatu nanti tentang waktu zuhurnya macam mana, asar sebagainya. Tapi kiraan saya tak pergi satu persatu. Sebab saya beranggapan kalau kiraan kita kena buat satu slot lain. Sama ada secara webinar ataupun bersemuka. Jadi ini adalah kedudukan matahari ketika zawal, asar, maghrib, isyak, subuh. Subuh tu 20 darjah, subuh lama lah, tak sempat ubah. Syuruk dan sebagainya. Dan waktu pertengahan. Okey, amali. Tadi saya lepas wasifi, teori, amali. Amalinya, oleh kerana kita nak mengetahui mengenai dulu kisyams, gelincir matahari. Kita nak mengetahui panjang bayang sebuah tiang, maka kita kena mencipta peralatan. Maka adalah peralatan, adalah keadaan pengukuran bayang dan sebagainya. Jam matahari, keadaan pengukuran bayang adalah sumber manuskrip. Itu sebab saya pada peringkat awal saya merasa heran. Mengapa dalam koleksi surat kesedihan Syekh Tahir Jalaluddin ada banyak grafik mengenai jam matahari. Rupa-rupanya Syekh Tahir mereka cipta jam matahari ini untuk kegunaan masyarakat. Okey. Kemudian amali juga berkaitan dengan pencerapan. Dalam falak apa pencerapan dia? Dalam solat apa yang pencerapannya? Pencerapannya ada beberapa keadaan. Pertama, nak buat teori salat sendiri. Nak keluarkan amanah. Nak tahu koordinat matahari, itu adalah berdasarkan cerapan. Jadual mengenai matahari. Jadual mengenai matahari, yang pertama adalah jadual yang diambil oleh orang Islam daripada Zik Al-Afan. Al-Fazari membaiki Zik Al-Afan tu supaya menjadi Zik yang lebih baik. Memang kita kata asalnya daripada Zik Al-Afan, tetapi telah dibaiki. Maka kita dapat membuat koordinat dan sebagainya. Melakukan hitungan dan peralatan itu juga adalah amali. Mencipta peralatan hitungan juga adalah amali. Mencipta rubuk menjayap, mempelajari rubuk menjayap, mengetahui teknik penggunaan mesin kira saintifik, mempelajari mengenai programming, mengenai penggunaan maklumat mengenai ICT dan sebagainya. Juga penggunaan jadual. Penggunaan jadual ini untuk masyarakat. Berbanding dengan dulu, tak ada jadual. Dulu bila masuk waktu salat, pukul gong masuk waktu salat. Kalau di Bandar Melaka sekarang ni, bila pukul 12 bukannya pukul gong, lagu Dondang Sayang. Saya tak pasti dah, lama tak balik Melaka. Itu tanda tengah hari di Melaka. Pukul 12. Jadi kalau pada masa dulu, apabila makdum, saya mula gunakan kata makdum kemarin, bila ceramah pasal diskusi guna maskrib, selepas ni keraplah guna makdum. Makdum ni ialah cerdik pandai agama, ahli falak, ustaz yang berada di istana. Melihat bayang, dia tak perlu ada gnomon. Tak ada bukti di istana Melaka ada gnomon. Tidak ada bukti. Kemungkinan ada. Tak berani cakap sebab tak jumpa. Telah dihancurkan oleh Portugis. Portugis telah ambil batu gnomon tu, dia buat kota dia. Jadi tak ada bukti.
Gambar pun tak ada. Saya akan minta artis melukis gambar Istana Melaka dan di depannya ada Mizwala dan Gnomon. Baru real dan ada makdumnya saya lah. Saya pakai setanjak sebagainya. Makdum tu tunjukkan bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu asar, mana arah kiblat dan sebagainya. Jadi itu diumumkan pukul beduk ke sebagainya. Pukul beduk lah. Ketuk-ketuk panggil. Nakus. Dia pukul ketuk-ketuk untuk bagi tahu dah masuk waktu salat. Mengikut tradisi di Melaka, penggunaan nakus ni ada dia punya rentak dia. Matranya daripada bunyi beduk tadi akan berlainan. Matra kematian lain. Matra masuk waktu salat lain. Masyarakat tahu dah masuk waktu salat. Tapi kalau pukul 10 pagi ketuk itu kematian. Tetapi kalau pukul 12 malam bunyi ketuk yang berterusan dang itu kecemasan. Ada musuh masuk dalam negeri. Sekarang mana ada musuh masuk dalam negeri kan? Belum apa-apa kita punya frontliner dah kawal. Tapi saya ada pengalaman lah, saya tak nak cerita lah. Bagaimana riuhnya Bandar Melaka suatu masa dulu, saya nak sebut. Apabila tengah malam ketuk-ketuk berbunyi dan gemparlah orang Bandar Melaka. Saya masa tu saya berumur 3 atau 4 tahun masih teringat. Itu cerita lain kali. Kemudian inovasi dalam amali, inovasi tentang penerbitan waktu, inovasi tentang pengukuran, inovasi tentang hitungan dan sebagainya. Itu kita gunakan perisian-perisian stellarium, Android, dan apa-apa perisian yang boleh menyebabkan kita boleh keluar maklumat. Okey. Jadi pergerakan harian tadi adalah berdasarkan kepada kedudukan matahari. Matahari terbit, istiwa, terbenam. Terbit, istiwa, terbenam. Dan oleh kerana dalam sistem heliopusatan, ingat dah belajar falak 3 kali ni, bila saya kata sistem heliopusatan tu apa? Matahari, bumi, heliopusatan, matahari duduk tengah, bumi keliling. Bumi keliling, bila bumi keliling, jadi kedudukan bumi berubah. Bila kedudukan bumi berubah, secara ketara, kita pula melihat tempat-tempat terbit dan terbenam matahari berubah. Okay, sekali lagi saya ulang. Matahari berubah. Bumi berubah kedudukannya pada sistem heliopusatan. Bumi berubah, bumi beredar mengelilingi matahari, berubah pada sistem heliopusatan. Secara ketara, apabila kita duduk diamkan bumi duduk diam, sekonyong-konyong matahari lah yang beredar mengelilingi kita dalam sistem ufuk tempatan. Si Mamat tu duduk tengah-tengah pakai baju kot. Matahari terbit, istiwa, terbenam. Okay. Dan apabila matahari berada pada kedudukan tertentu, maka wujudlah satu yang dinamakan segitiga astronomi, segitiga falak. Wujudlah satu yang dinamakan segitiga falak. Dari segitiga falak itulah bermulanya langkah-langkah untuk melakukan hitungan waktu. Bagi siapa yang dah biasa tentang rumus ni, siapa dah biasa dengan rumus ni akan mengetahui bahawa T itu adalah sudut jam. T sudut jam. H ketinggian. Tetapi oleh kerana kita dalam rumus ini, dalam segitiga ini, kita mengukur daripada zenit, maka kita nakkan tamam kepada irtifak, iaitu jarak zenit.
Kemudian satu lagi parameter yang kita dapati ialah 90 tolak mil matahari. Itu untuk menggambarkan berapa jauh matahari daripada khatulistiwa bumi. Maaf. Berapa jauh matahari daripada khatulistiwa langit. Konsepnya kita kena tahu matahari berada di mana. Di langit. Matahari berada di mana di langit? Berapa jauh daripada khatulistiwa langit? Barulah kita kaitkannya, daripada khatulistiwa langit, kita projekkan kepada khatulistiwa bumi. Maka kita dapat mengaitkan kedudukan kita berada pada ardu balad tertentu, yang 90 tolak pi tu, kita dapat kaitkan dengan kedudukan matahari. Jadi inilah proses hitungan dalam ilmu falak. Segitiga inilah yang banyak membantu, dan untuk segitiga ni kita perlukan satu kuliah khusus lah, dan pada khusus ni saya tidak mengajar menggunakan hitungan dan sebagainya, dan akhirnya inilah rumus yang diterbitkan. Baik kita gunakan rumus mujayyab kah, kita menggunakan mesin kira saintifik kah, kita menggunakan komputer kah, inilah rumus yang timbul. Bagi pelajar-pelajar yang baru tengok rumus ni, jangan takut, inilah rumus paling susah. Kiblat dia ada tambah sikit je lagi. Jadi jangan takut belajar falak ni. Jangan takut bila kata matematik. Bila kata falak aja ada matematik. Bila ada matematik je habis. Pelajar tak nak ambil kursus ni. Mereka suka kursus yang baca dan sebagainya. Tapi dalam era ICT ni tidak ada keperluan untuk kita menerbitkan melalui kiraan dasar pertama ni. Kalau di UNIZA sendiri, saya tidak mengajar dalam kursus-kursus biasa, saya tidak mengajar penerbitan ini secara kiraan first principle. Saya mengajar penerbitan melalui internet dan sebagainya. Okey, kemudian itu rumusnya. Rumusnya W waktu piawai Malaysia ialah WKT waktu ketara, WPUT waktu purata tengah hari, waktu purata tempatan, waktu ketara tempatan, waktu purata minsan, appearansan minsan, tak pakai. Kita nak waktu jam tangan. Waktu jam tangan ialah waktu wapim, waktu piawai Malaysia atau waktu Malaysia lah. Saya guna istilah lama ni. Sekarang ni digunakan waktu Malaysia. Jabatan Ukur digunakan istilah waktu Malaysia, bukan waktu piawai Malaysia. Ini masa saya belajar dulu tahun 80-an, waktu piawai Malaysia. Jadi untuk kita mendapatkan waktu piawai Malaysia, kita kena tahu matahari ada mana. Kita kena tahu matahari ada mana. Sebab matahari ada mana ditunjukkan oleh nilai Z, ditunjukkan oleh nilai pi, ditunjukkan oleh nilai mil matahari. Kalau kita tahu semua benda tu, kita boleh tahu berapa T. T itu bukan waktu. T itu ialah sudut jam. Berapa jauh? Apa itu sudut jam? Sudut jamnya ialah fadl ad-dair. Fadl ad-dair itu menurut kitab falak adalah beza berapa jauh engkau. Berapa jauh engkau daripada matahari. Engkau tu masuk meridian. Meridian kita utara selatan tu, berapa jauh matahari. Jadi beza sudut itu adalah fadl ad-dair. Sudut jam T. Kira sudut jam tu, maka kita dapat menggunakan matematik biasa. E itu apa pula? E itu sebab tadi kita konsepnya, kita beranggapan bahawa bumi ini sebenarnya bumi keliling matahari, sebenarnya dalam londa, dalam bulatan yang berbentuk elips, bukan bulat. Jadi ada beza pergerakan dalam bentuk elips, pergerakan dalam bentuk bulat. Pergerakan dalam bentuk bulat ni dipanggil pergerakan wasati, pertengahan. Pergerakan bentuk elips tu adalah pergerakan bentuk elips. Jadi perbezaan kedua-dua itu adalah E, dipanggil equation of time atau takdil al-waqt. Itu dijadualkan, nak kira pun boleh dijadual pun tak apa. Kebanyakan bila saya mengajar, kalau dalam modul Sukatan Falak Jabatan Mufti Negeri Pahang, E ni sesuatu yang kita ambil saja, tak perlu kira. Tapi dalam buku saya, dua-dua buku saya tu memang E boleh dikira sebagainya. Jadi ini rumus. Kita tinggal rumus sampai kat sini aja. Kecuali Jabatan Mufti nak
khusus khas mengenai hitungan dan sebagainya, kita boleh bincang mula. Okey, yang kedua, tadi maaf penganjur tak sediakan air. Kena pergi dapur sekejap ni. Okey, seterusnya kita bincangkan mengenai penentuan waktu solat itu sendiri secara grafiknya. Grafik ni termasuk dalam mana? Wasifi, tabi'i, amali. Grafik ni saya boleh katakan tiga-tiga ada. Pendalilannya kat situ, teorinya kat situ, amalinya kat situ. Tuan-tuan lihatlah nanti ya. Tuan-tuan lihatlah nanti mengenai pembahagian ini dan sebagainya. Okey. Waktu istiwa. Waktu istiwa, waktu rembang. Ketika matahari berada di garisan meridian. Apa tu garisan meridian? Garisan yang memisahkan timur dan barat. Bila kita berdiri menghadap utara, gayah atas kepala kita ke selatan, itu adalah meridian. Meridian itu dalam globe bumi, dalam peta ditunjukkan oleh nilai tol barat kita, longitude. Kalau kita berdiri, kita bayang kita berdiri, kita menghadap diri di atas globe bumi, kita menghadap utara, atas tu, atas kepala kita tu, utara, raya dan selatan. Itu adalah meridian atau garis tengah hari. Khatul zawal, macam-macam nama. Bila kita baca manuskrip, kita akan temui macam-macam nama sebagainya. Tapi amat menarik. Bila kita selidik setiap sesuatu, kita dapat banyak ilmu. Dari waktu istiwa. Mengapa dinamakan istiwa? Sumastawa. Duduk tengah, duduk diam, berada. Lain bila ayat sumastawa, tapi kata istawa tu. Duduk diam di situ. Tengah-tengah. Bahagi dua. Timur dan barat. Itu waktu istiwa. Rembang bahasa Melayu. Tengah hari bahasa Melayu. Tiga dah. Rembang, istiwa, tengah hari. Manakala waktu zuhur, 4. Bermula ketika gelincir matahari atau zawal, 3 lagi. Jadi rembang, istiwa, tengah hari, tengah-tengah. Sebaik saja gelincir, harap-harap matahari dia boleh gelincir. Dia gelincir, sebaik saja gelincir, maka berlakulah apa yang dinamakan fenomena zuhur, gelincir atau zawal. Jadi berapa lama di antara tengah ke gelincir? Dalam konteks penyediaan jadual waktu solat di Malaysia, kita mengambil 1 minit atau 2 minit. Sebenarnya boleh, kita boleh ambil 1 minit pun boleh, 2 minit pun boleh. Kalau 2 minit tu sekali dengan ijtihad. Jadi waktu zuhur kita tak perlu kita tambah-tambah lagi lah. Dalam konteks moden. Dalam konteks moden tak perlu tambah-tambah. Dalam konteks kaedah lama, kaedah robot dan sebagainya kena tambah. Sebab masa kita buat robot tu, kita tarik benang tu, nafas kita berubah-ubah. Saya takhir khaid ila siti ni. Pindahkan khaid ke siti ni. Satu nafas. Saya takhir ila jaibub tamam. Bila pindah ke jaibub tamam, nafas lain. Jadi regangan tu lain akan memberikan nilai lain. Jadi bila guna rubuk mujayab, kita perlu memberi correction yang lebih. 3 minit ke sebagainya. Tapi dalam kaedah takum di Malaysia, kita tambahkan 1 minit. Okey. Jadi walau bagaimanapun, setengah ulama, ulama fiqh dan juga ulama falak, ulama fiqh dan ulama falak, dia samakan waktu istiwa dengan waktu zawal. Istiwa tu lah zawal dia kata. Dari segi bahasa, memang istiwa tu tengah-tengah. Macam mana boleh jadi zawal? Kerana tidak ada satu pengkhususan bahawa zawal itu gelincir separuh bulatan matahari. Zawal itu gelincir saja. Untuk ijtihad kita jadikan separuh bulatan. Untuk ijtihad kita ambil 2 minit, 3 minit. Tetapi kalau nak dikatakan gelincir titik tengah. Jadi bila gelincir titik tengah, ianya berlaku selahzah. Jadi bermakna sebahagian ulama fiqh dan ulama falak
Cuba lihat dalam jadual Fatikiraan Syekh Tahir. Dia menyamakan waktu istiwa dengan waktu zuhur, dengan waktu zawal dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita boleh terima ini, sebenarnya kita boleh terima kerana dalam hitungan waktu salat, kita menambah seminit atau 2 minit. Ia memadai sebenarnya. Jadi bermakna fenomena ini ada 6, istiwa, rembang, tengah hari, zuhur, gelincir, zawal. Tetapi kalau ada ulama ataupun perbincangan fiqh atau ahli falak yang membezakannya, biarkanlah, usah berbalah. Kita ambil falsafah Pancasila. Apa dipanggil? Bhinneka Ika Tunggal. Bersatu dalam kelainan. Tak apa, sebab ada alasannya. Ada alasannya. Mengapa kita nak ihtiyat, mengapa kita tak nak ihtiyat, mengapa kita nak tambah tu minit, mengapa kita nak ambil istiwa itu zuhur dan sebagainya. Tapi lebih baik kita ihtiyat lah kan. Okay, itu zawal. Okey, ini gambaran fenomena zawal. Okey, gelincir. Ini kalau kita lihat daripada pandangan depan. Langit timur, matahari bergerak. Istiwa, tengah hari, rembang, zuhur, zawal, gelincir. Tu dah gelincir dah. Tu dah gelincir ya. Okey. Jadi fenomena rembang ni dinyatakan dalam Sabilul Muhtadin. Saya tak bercadang nak membaca sebab saya nampak masa, mula-mula saya takut saya berwenang dengan masa, tapi sekarang nampak masa ada banyak slide lagi. Okey. Ini tafsiran yang diberikan dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kadang-kadang orang bertanya saya, mengapa saya rujuk Sabilul Muhtadin? Saya tak rujuk kitab fiqh yang muktabar sebagainya. Sebenarnya dalam tesis PhD saya mengkaji Sabilul Muhtadin. Itulah kepakaran saya. Jadi kita Arab tu online kajilah. Ataupun kita cari kitab-kitab Melayu lain, Siratal Mustaqim ke, kitab-kitab Melayu lain, kitab-kitab Melayu yang moden seperti Kifayatul Muhtaj ke, akan ada perbincangan yang sama sebagainya. Apa itu fenomena istiwa, rembang dan zuhur? Dalam kes ini Sabilul Muhtadin dia membezakan zawal, gelincir matahari daripada khat nisfu an-nahar. Khat nisfu an-nahar, meridian, pada pertengahan langit. Dia membezakan. Tapi dalam Fatikiraan dia tidak membezakan. Dan dia juga bagi tahu bahawa musim istiwa azam tempatan, bukan istiwa azam Mekah. Tak ada bayang zuhur. Tak ada bayang zuhur. Kalau ketika biasa ada bayang zuhur. Bila ada bayang zuhur, kita kena lihat. Kalau tak ada bayang, zuhur itu nampak bayang, tubik bayang sikit. Tubik bayang sikit. Kalau masa musim tak ada bayang. Kalau musim ada bayang tu kohoh panjang. Guna bahasa Terengganu sikit lah. Bayang tu kohoh panjang. Okey, ini grafiknya. Daripada hukum tadi, pergi kepada teori, pergi kepada amali. Tengok. Jadi dalam kes ni kalau kita nak mengukur, kita kena, perkara yang paling penting ada dua perkara. Kalau kita tidak tahu khat nisfu an-nahar, tak tahu garisan utara selatan, kita tengok ukuran paling pendek itulah zuhur. Tetapi kalau kita telah menandakan garisan utara selatan dengan kaedah tongkat istiwa ke sebagainya, kita lihat apabila bayang itu menyentuh garisan utara selatan, itulah zuhur. Ada dua pilihan. Ataupun bila azan di masjid, azan berkumandang, kita lihat bayang. Kita cacak tongkat, kita lihat bayang. Kita tahu arah utara selatan. Jadi tujuan kita apa? Tujuan dia nak tahu arah utara selatan, bukan nak tahu waktu salat. Jadi kita pakailah waktu azan di masjid. Cacak tiang, utara selatan. Kita nak tahu waktu salat. Bila nak tahu waktu salat, kau tak tahu garisan utara selatan, kau intai-intai. Dalam kitab dia katakan, dalam manuskrip dia kata intai-intai akan engkau mengenai perubahan bayang tadi. Intai-intai itu kita kena catat lah. Panjang bayang,
13.1 cm, panjang bayang 13.0 cm, panjang bayang 13.9 cm, panjang bayang 13.9 cm, panjang bayang 13.10 cm. Yang 13.9 tadi, Zuhur. Kita boleh buat amalinya. Okey, itu waktu asar pula. Waktu asar apa dalilnya? Waktu asar ialah 2 kali. 2 kali dalam mazhab satu lagi. Satu kali ialah lebihan bayang waktu zuhur. Zuhur tadi ada lebihan bayang kan? Lebihan bayang tu tambah tinggi tiang. L tambah X. L tambah X. L tambah X, maka kita dapatlah tinggi bayang waktu asar. Bagi mazhab lain, dia adalah L 2 kali. L dengan L. Okey. Okey, dalam rubu' mujayyab kita nak gunakan apa? Qamah tu. Qamah tu 7 ke 12. Dia ada bacaannya. Zil al-aqamah dengan asabiq. Qaimatul zil al-asabiq, qaimatul zil asabiq dengan aqamah. Kita nak guna 7 kan dengan 12. Mengapa ada 2? Sama, tanya. Mengapa dekat rubu' ada 2 garisan asar? Maaf, bukan 2, 3. Satu garisan qaimatul zil asabiq, qaimatul asabiq dengan aqdam, 2. Kemudian dia ada lengkungan dia. Kaus asar. Awal, kaus asar akhir. Ada 4 lah, ada 4 garisan. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i ada 3 je lah. Kita boleh gunakan qaimatul zil 7, qaimatul zil 12. Itu belajar rubu'. Lama tak belajar rubu'. Macam saya offer je nak mengajar rubu' online. Macam mana? Okey, ramai dah sekarang dah boleh mengajar rubu'. Okey, jadi kedudukan bayang ketika waktu asar. Jadi bila ada kedudukan bayang waktu asar, kita dapat irtifa' asar. Bila kita dapat waktu asar, kita dapat irtifa' asar. Bila kita dapat irtifa' asar, kita tahu H, maka kita boleh melakukan kiraan. Maghrib pula. Zuhur, asar, maghrib. Bermulanya waktu maghrib itu ingin masuk sekalian jirim atau dikenali masuknya di laut seumpamanya dengan melihat jika cahayanya sekalipun dikenal masuk ke negeri berkenaan dengan cahayanya kuning dan hilang berbenderang. Iaitu rubu' mujayyab pula. Amirul Hazim ni dia tiba-tiba dia pacul ni. Saya tersebut nama rubu' mujayyab pula. Warna tadi berubah daripada berbenderang, terang benderang kepada kuning. Jadi kita tahu mengapa kuning? Sebab matahari terbenam. Ni kalau dalam keadaan kita di padang pasir, ufuk kita tak nampak, ada bukit, kita nampak warnanya. Dan secara geometri, nilai ini ialah 90 darjah 50 minit atau 91 darjah lah. Itu keadaan dia. Okey. Tapi dalam pengiraan kita nak tahu dia punya irtifa'. Irtifa' dia 1 darjah, negatif 1 darjah. Kalau nak ambil batas kepala, 91 darjah. Kalau kita nak ambil yang detail, 90 darjah 50 minit. Tapi dalam pengiraan saya, untuk modul yang saya buat bersama rakan-rakan untuk Jabatan Mufti Pahang, saya ambil 91. Saya tak ambil 90-50. Kita permudahkan. Kerana untuk benda yang susah itu, ada banyak keringanan. Jadi kita ambil yang ringan untuk memudahkan penerimaan. Kesannya pada waktu salat, tak ada kesan. Sebab dalam waktu salat dia ada ijtihad pula. Tu kena faham. Jangan kata bila Dr. Baharudin ambil 91 tu salah. Dalam buku kata 90 darjah 50 minit. Ada asbabnya. Okey, kena belajar. Okey, takrif fenomena matahari terbit dan terbenam. Tidak semudah kata-kata lah. Tidak semudah kata-kata matahari terbit, matahari terbenam. Jadi kena faham takrif terbit, takrif terbenam. Kena faham di mana tempat ia terbit, di mana tempat ia terbenam. Okey. Dan tempat kalau kita nak kata terbenam, kita nak kata terbenam, ketika terbenam matahari berada di atas ufuk belum terbenam. Keseluruhan bulatan matahari berada di bawah ufuk baru terbenam. Atau ketika kita kata nak syuruk.
Syuruk, kalau dah naik ke atas tu bukan syuruk. Dah naik ke atas tu bukan syuruk. Syuruk dengan huruf sama. Cuma bezanya, syuruk di timur, huruf di barat. Fenomenanya sama. Keseluruhan bulatan matahari berada di bawah ufuk. Itu adalah fenomena syuruk dan huruf. Taksirat ni kena jelas, kena putih. Kemudian masalah pembiasan. Masalah ni tidak disedarilah kalau kita berada di bandar, kita berada di kawasan perumahan. Tetapi amat ketara berlaku di pelantar-pelantar minyak. Saban tahun saya dapat maklumat daripada, tahun ni tak ada. Tahun ni sebab puasa PKP lah, saya tak terima apa-apa mesej daripada kawan-kawan yang berada di laut yang yang waktu maghribnya tak sama dengan jadual. Dalam jadual Google, waktu maghrib bagi pelantar A berlaku pada pukul 7.14 minit. Jadi abang-abang technician kita ni pun pada 7.14 tu dah siap sedia dengan burger, dengan air, teh tarik sebagainya. Sambil nak melihat fenomena langit. Tiba-tiba matahari tak terbenam pada pukul 7.14. Sedangkan siren waktu berbuka puasa dah bunyi, azan dah bunyi dah di dok mereka, di pelantar mereka. Hukumnya macam mana? Kena tunggulah sampai matahari betul terbenam. Sebab kita nampak, kita tak boleh berdasarkan waktu. Mengapa berlaku? Kerana kiraan mesti berdasarkan pemerhatian mesti berdasarkan keadaan sebenar. Jadi kalau nak jangan keluarlah, duduk dalam saja. Mengapa ni berlaku? Kerana masalah pembiasan ufuk dan sebagainya. Okey. Gitu. Okey, ini pula ialah kesan ketinggian terhadap waktu solat, kesan ketinggian tempat terhadap waktu solat. Makin tinggi kita berada, ufuknya makin jauh. Lihat, apabila si mamat tu berada di bawah ufuk, itu ufuknya. Ufuk hakiki ke, ufuk mar'i ke. Tetapi apabila makin tinggi, dia berada pada kedudukan tinggi, ufuknya makin dalam. Bila ufuk makin dalam, waktu terbitnya lebih cepat, terbenamnya lebih lambat. Semakin tinggi pencerah berada, garisan ufuknya semakin dalam dan waktu terbenam matahari menjadi semakin lambat. Terbit menjadi semakin cepat. Jadi kena beri pemotolan. Kalau kita berbuka puasa di PWTC, kena hati-hati. Radio mengumumkan waktu buka puasa bagi kawasan yang paras laut, mean sea level, bawah. Tapi awak pergi buka puasa, dating 200 meter ke atas. Kena apa? Kena hati-hati . Okey, ini rumusnya. Bila dah ada Z, kita buat pemotolan. Okey, seterusnya waktu isyak. Waktu isyak bila matahari terbenam, langit menjadi kelam, kuning, oranye. Oranye ke kuning dulu. Terang benderang, oranye, kuning. Terang benderang, kuning, oranye, merah, gelap. Betul. Jadi semakin dalam cahaya langit semakin pudar. Langit pudar lama-lama menjadi merah dan menjadi gelap. Bila waktu isyak apabila paling gelap tu? Baik, syafaq ahmar. Setakat ni kat Malaysia dipakai 18 darjah lah. 18 darjah. Walaupun kajian-kajian menunjukkan 18 darjah. Tidak beza sangat. Tak macam waktu subuh sebagainya. Okey. Itu waktu isyak. Okey. Jadi untuk waktu isyak dan waktu subuh ni, kalau nak tahu keadaan yang berlaku tu, ianya menggunakan kajian lah, menggunakan photometer ke, menggunakan sky quality meter ke, gunakan CCD ke kalau boleh. Kalau cerapan mata kasar ada kaedah tertentu dalam keadaan cuaca yang amat baik. Kalau tidak tak boleh.
Dia ada alatnya untuk mengkaji perubahan syafa amal. Waktu subuh terbalik pada waktu isyak. Waktu subuh mula-mula daripada bawah, langit gelap katuk ni, gelap zulumat. Lepas langit gelap zulumat, matahari makin naik ufuk. Persoalannya, pada tahap mana kecerahan itu boleh dilihat bagi memenuhi ciri tanafas tadi atau asfar tadi. Bila subuh apabila langit menjadi cerah. Kecerahan yang mengiringinya. Bila itu berlaku? Jadi bila itu berlaku, itu perlu dicerap dengan kaedah yang sama. Ini Z110 ni yang lama lah. Yang lama, yang baru dia yang ini bentuk dia. Semasa saya mula-mula belajar falak, kitab yang digunakan ialah kitab Sabili Mutadin pun ada saya belajar. Kitab Mu'ainul Mubin tak silap saya. Bila guru mengajar, ini masa lepas ijazah, nak tunggu dapat kerja, belajar di masjid, kitab, tapi nama kitab saya lupa, bukan Sabili Mutadin. Kitab Mu'ainul Mubin tak silap saya. Tuan guru bagi tahu bahawa ada pun tanda fajar kazib itu tegak, tanda fajar sidik itu melintang. Saya rasa tak masuk akal. Terbalik ni. Terbalik ulama saja kan ustaz. Saya jumpa belakang lah. Terbalik ustaz. Sepatutnya fajar kazib tu melintang. Sebab cahaya tu nak naik. Cahaya tu banyak. Bila matahari dah makin tinggi, cahaya tu menegak. Logik akal kita. Orang tak belajar agama tinggi, belajar sains itu jadinya. Ustaz diam je. Ustaz diam. Tapi dengan takdir Allah SWT, apabila dah buat riset kajian sebagainya, baru saya sedar. Saya sedar bahawa fajar kazib itu menegak sebab cahaya matahari dia boleh menembusi bahagian atas langit yang masih gelap. Itu sebab ia kelihatan tegak. Seperti rebung. Seperti rabung. Wallahualam. Seumpama rebung. Saya rasa seumpama rebung. Bukan rabung, sebab kalau di Arab rabung dia lain. Orang Melayu je rabungnya V. Seperti rebung. Kalau rebung atasnya kuncup. Jadi kalau atasnya kuncup, langit situ gelap, maka cahaya itu boleh kelihatan lagi. Itu dia kelihatan dalam bentuk menegak-negak. Fajar kazib. Jadi betul lah. Betul kitab, betul ulama, betul ustaz. Saya je tak betul. Nak cakap banyak. Tapi tak apalah, itu cara ilmu, cara kita mendapat ilmu. Bila kita melakukan satu kesalahan, kita dapat memperbaikinya daripada pengetahuan kita sendiri, ia akan kekal abadi. Semoga Allah merahmati guru-guru saya. Okey, kemudian apabila matahari dah makin naik, dekat bahagian langit atas tu dah hilang tegang dah, hilang gelap dah. Dia dah terang. Jadi bila terang, bucu tu tak kelihatan. Maka ia menegak. Itulah fajar shadiq. Dan isu pertukaran ini berlaku bila ada kajian-kajian. Kita tahulah sebab dalam literature kita berdasarkan sumber sejarah, waktu subuh ni tidak ada yang 20. Paling dalam 19, 18, 17, 16 pun ada. Tapi Malaysia dapat guna 19. Kemudian mereka tambah lagi ikhtilaf al-ufuqi 1 darjah jadi 20. Itulah yang digunakan. Tapi adalah desas-desus dan sebagainya. Jadi berdasarkan desas-desus ni adalah pihak buat kajian dan didapati bahawa apabila masuk waktu subuh, ini sumber daripada Dr. Kasim Bahali yang buat kajian di Atma, pada pukul 5.39 pagi masih gelap. Fajar hanya menyingsing kira-kira 12 minit selepas itu. Kira-kira 3 darjah selepas itu. Okey, itu kajian Dr. Kasim. Waktu subuh yang diterbitkan tidak mendapati waktu solat. Walau bagaimanapun, kajian yang sama dibuat oleh Jakim. Jakim bersama dengan Universiti Melaya. Saya jarang sebut nama Universiti Melaya ni. Sebab saya sebut nama Jakim je, saya kena sebutlah. Kajian yang dibuat oleh Universiti Melaya berdasarkan dengan Jakim dan Kasim ni buat kajian.
Dan nilai sudut tunduk yang diperolehi adalah 18 darjah. 18 darjah. Itu yang diguna sekarang ni. Jadi dulu 20. Bukan masalah fenomena itu berubah. Bukan masalah pendalilan itu berubah. Ini khilaf saintifik. Ini khilaf saintifik. Dan waktu subuh itu berlaku lebih lewat. Lebih lewat. 18 ke, 17 ke, 16 ke. Itu berada dalam jangkauan atau dalam range yang dibuat oleh ahli-ahli falak terdahulu. Okey, carta alih hitungan, kita tak akan belajar carta alih hitungan, kita tak akan belajar mengenai kaedah hitungan, kita akan belajar mengenai carta alihnya. Bahawa untuk mengira waktu salat, kita kena masukkan tarikh, masukkan latitude longitude, masukkan koordinat matahari, hitung waktu istiwa sebenar. Dah hitung waktu istiwa sebenar, waktu zuhur tadilah. Kita hitung waktu salat, waktu zon hour angle, sudut jam bagi setiap waktu dan kita kira waktu salat. Itu dia punya anggaran dia. Nampak macam mudah. Tapi ada kiraan yang mudah. Kaedah yang saya susun untuk buku modul Jabatan Mufti Pahang tu, kita menggunakan jadual. Kita ambil jadual, kita masuk dalam rumus sudut jam sahaja. Ada yang kaedah susah lah, rubuk mujayab susah. Pertama kena belajar nature rubuk tu dulu. Yang kedua, kena makan pil tangan tak ketar. Bila tangan ketar guna rubuk mujayab, dia tarik-tarik jadi tak sama. Okey, yang keempat, konsep ihtiyati dan zon waktu salat. Secara konsep, waktu salat dia berubah mengikut tempat daripada timur ke barat. Tetapi untuk tujuan pengurusan, dihimpunkan waktu salat bagi daerah-daerah kecil, dihimpunkan menjadi satu zon waktu. Itu yang dinamakan zon waktu salat. Kelebarannya antara 2 darjah hingga 4 darjah. Jadi 4 darjah itu lebih kurang 4 minit itu lebih kurang 1 darjah beza longitude. Tapi di Semenanjung ni jarang 4 darjah. Dia 2 minit saja. Jarang 4 minit. 2 minit. Di Sabah Sarawak mungkin ada 4 sampai 6. Dia gabungkan. Kawasan yang dah masuk, tunggu. Kawasan yang belum masuk. Itu adalah pengurusan. Itu adalah perkara yang diputuskan dalam prosedur standard penerbitan waktu salat pihak bukas agama. Kena patuhlah. Tapi kalau kita tahu, kita nak cepat, bas ekspres nak berjalan, khawatir tak ada sempat nak solat isyak nanti, dia boleh jamak. Kalau kata dia tidak boleh jamak, dia nak sembahyang isyak, isyak masuk 8 minit, 8-7 minit dia dah solat. 8-9 minit dia boleh kejar bas. Kalau dia tahu boleh lah, tak tahu tak boleh. Tak tahu tak boleh, dia kena ikut waktu sebagainya. Dia cuba nak jamak, takhir pun tak boleh. Agaknya lah. Okey, manakala okey. Zon waktu salat. Zon itu zon waktu salat. Ihtiyat pula kita melebihkan. Kita lebihkan seminit, 2 minit berdasarkan kaedah kita. Kalau kita bagi waktu syuruk pula, kerana waktu syuruk kalau kita tambah 2 minit, dia bulatan itu sudah melampaui ufuk. Bila dia melampaui ufuk, dia dah tak betul dah. Orang tu sembahyang subuh, dia ingat ada waktu subuh, tapi waktu subuh dah habis. Waktu subuh dah habis. Jadi waktu syuruk dia kena kurangkan. Bukan 6.59, 6.57 dah habis. Jadi dia tahu dia kena khabar subuh. Sebab dia tak boleh, dia sudah melampaui waktu sebagainya. Jadi penambahan hanya untuk waktu-waktu salat lain atau kaedah-kaedah kiraan yang tak stabil, jam yang tak stabil. Tapi untuk waktu syuruk kita kena kurangkan. Kita kena biarkan waktu itu berlaku lebih awal. Okey. Walau bagaimanapun pembahagian zon ni, terutama di Semenanjung ni, mereka tidak lagi lah nak mengikut kaedah gabungan daerah ni. Sebab mereka gunakan kaedah isotime yang lebih tepat lah. Tapi rumit sikit. Dengan anggapan, teorinya, matahari itu waktu salat itu tidak berubah daripada timur ke barat. Begitu cantik. Waktu salat itu dia berubah ikut musim. Kalau musim selatan,
daerah selatan dulu akan mendapat, selatan timur. Selatan timur akan dapat waktu salat. Kalau musim utara, kawasan utara dulu dapat. Bergantunglah pada sempadan negeri. Jadi kalau kita ambil sempadan timur, dia tidak tepat. Maka diperkenalkan satu lagi kaedah isotime. Garisan sama. Ini memerlukan kiraan titik-titik tertentu dan waktu akan keluar menurut satu daerah tu titik yang paling lewat lah sebab dia kita nak waktu yang kemudian kecuali waktu syuruk. Okey, penggunaan laman manusia sawang boleh buat, bukan tak boleh guna, tetapi kita kena tahu sumber perisian. Ambil daripada mana? Laman web Jabatan Mufti Selangor, ambil daripada laman web JAKIM, ambil daripada laman web Uniza. Bolehlah. Kalau nak ambil laman web lain, kita kena tahu autoritinya. Yang kedua, koordinat tu boleh masuk. Dia bukannya bukannya dia standard. Perisian tu hanya untuk Jordan saja. Perisian tu hanya untuk Putrajaya je. Sebab JAKIM ada kat Putrajaya. Tinggal tempat lain tak boleh guna. Itu perisian tu tidak sesuai. Dipaparkan pada laman sawang. Dia mesti yang fleksibel. Yang boleh ubah koordinat dan sebagainya. Juga boleh ubah parameter mazhab. Parameter waktu asar, isyak dan subuh. Ikut amalan ni, kalau tak boleh ubah, tak boleh guna. Syarat dia. Kalau kita gunakan isyak 20 darjah, tiba-tiba tukar kepada 18, tak boleh ubah. Tak boleh guna. Jadi kalau kita nak gunakan perisian luar negeri pun, kita kena lihat dia punya kesesuaian. Solat di angkasa, ini mengapa timbul ni? Ada orang Malaysia yang pergi angkasa ke? Tahun 2007, 2008 Syekh Muzaffar Syukur naik ke angkasa Saya pergi ujian juga tapi tak lepas. Masa tu saya pun baru tahun 2007. Oh tak. Bukan yang tu. Tua dah masa tu. Okey. Bila beliau pergi ke sana, nak solat macam mana? Maka ini perkara yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa. Kaedah-kaedahnya. Jadi fatwa pihak berkuasa Malaysia pada ketika itu ialah menggunakan jadual waktu solat di tempat berlepas. Menggunakan jam tangan dan jadual waktu solat tempat berlepas. Selesai satu isu. Kemudian solat di stesen kawasan abnormal. Mengapa berlaku? Kerana ada orang Malaysia yang nak buat kajian di sana, nak mengkaji Antartika, nak mengkaji pencemaran cahaya di sana, nak mengkaji mengenai penipisan ozon di sana, nak mengkaji mengenai pencairan glasier di sana. Dan dia minta maklumat. Mereka pergi pada musim bulan Jun. Bulan Jun tu matahari tak terbenam. Bulan Jun tu juga bulan puasa. Guana nak buat. Guana. Tanya Jabatan Mufti kena beri maklumat dan sebagainya. Jadi teorinya begitulah. Musim panas, kemuncak musim panas siang sepanjang hari bagi latitude utara. Ketika musim untuk beberapa hari lah, untuk bulan Jun, musim matahari berada selatan, matahari tak terbit beberapa hari. Jadi macam mana? Jadi di sini menggunakan hasil ijtihad. Untuk maklumat, hasil ijtihad itulah ada dalam kitab Sabilul Muhtadin. Sabilul Muhtadin kitab tahun 1779. Telah ada perbincangan ni. Sebab Imam Nawawi ada bincang dan saya tanya nama kitab Imam Nawawi tu apa ada bincang benda ni. Fenomena di mana matahari tidak terbenam, tidak terbit ni ada dalam surah Kahfi. Fenomena tu berlaku, ada diterangkan tapi saya tak boleh nak recall sekarang ni. Jadi benda tu menjadi ulama buat rumusan tentang waktu solat. Jadi bagi kes ni perlu menggunakan waktu solat yang pada negeri yang berhampiran ke selatan daripada tempatnya, atau menggunakan musimnya yang ada perubahan musim sebelumnya. Okey. Dan yang terakhir,
saya bincangkan mengenai pengurusan penerbitan takvim waktu solat pihak berkuasa agama negeri. Jadi menjadi bidang tugas pihak jawatankuasa takvim negeri untuk menerbitkan waktu solat mengikut zon dalam negeri. Walaupun pihak JAKIM keluarkan data sebagainya, ia perlu disahkan oleh jawatankuasa negeri. Itu prosedur dia. Kita lihatlah apa yang berlaku sepanjang PKP ni, prosedur solat sebagainya. Menteri Agama hanya boleh diumumkan, tapi kuat kuasanya berdasarkan prosedur negeri. Begitu juga dalam kes penerbitan waktu solat sebagainya. Sebab dalam pengumuman penyimpan mahu besar Raja-Raja, dalam kes penampakan bulan dia beritahu setelah diperkenankan oleh duli-dulinya Maha Mulia Raja-Raja. Sebab hal agama adalah hal negeri. Jadi penerbitan takvim, walaupun takvim itu dicetak, diterbitkan, diprint oleh pihak JAKIM, bawa balik ke negeri, jawatankuasa negeri kena endorse, kena sahkan. Kena susun ikut format negeri dan sebagainya. Dan cetak serta edar. Maka lengkaplah satu takvim waktu solat. Dulu kita gunakan jadual solat, tapi sekarang kita dah gunakan takvim waktu solat. Sebab jadual waktu solat tu mesti berserta dengan takvim. Takvim itu mesti dengan jadual waktu solat. Tidak ada orang edarkan takvim tanpa waktu solat. Itu takvim jahiliah tu. Orang tak nak. Orang nak takvim mesti ada waktu solat. Mesti ada hari cuti. Mesti ada hari libur dan sebagainya. Jadi saya rasa setakat tu sajalah yang dapat saya bincangkan selama 1 jam setengah ni. InsyaAllah kalau pihak Rusia setuju dengan hari barunya, kita akan bincang satu lagi tajuk lah. Setakat tu saja. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa yang terkasar bahasa dan sebagainya. Dan apa-apa maklumat yang tidak betul dan sebagainya, bolehlah hubungi kepada saya. Tidak semua yang saya beritahu ni perfect. Kadang-kadang bila kita dah mengajar terlalu lama, kita rasa betul. Ada pihak-pihak yang akan menegur kita dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada mereka yang menegurnya. Mereka yang tak menegur tu yang tidak betul. Sebagaimana saya suka menegur orang, apa benda yang salah, tak betul dan sebagainya, baik secara personal ataupun melalui kuliah-kuliah umum saya sebagainya, itu adalah tujuan untuk kebaikan ilmu dan sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, para urusan Rusianya dan mereka yang mengikuti siaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai perbincangan pada pagi ini selama lebih kurang 1 jam 30 minit berkaitan dengan aplikasi Falak dalam ibadat. Penentuan iaitu berkenaan dengan penentuan waktu solat. Ya, insyaAllah kita akan teruskan juga lagi webinar ini selama mana kita punya penceramah webinar boleh meneruskannya. Kita akan teruskan demi manfaat semua. Okey, di sini kita ada beberapa soalan. Saya pilih dulu soalannya. Okey, dari Ustaz Khairul Anwar bin Yazid ini bolehlah. Nanti PM tepi lah, PM tepi dengan Dr. Baharudin. Jika nak ni slide-nya. Okey, daripada Ustaz Fadlul Hadi Razali Ilim. Mohon pandangan peralatan tradisional dan moden yang sesuai diletakkan di institusi latihan bagi rujukan dan latihan kajian. Okey. Komentar Pak. Pertama kita kena fikirkan objektif objektif pusat latihan tersebut, khususnya yang dia ada. Tapi kalau sukatan yang dia ada, sukatan yang dia ada tu ada tak cerita mengenai kaedah pengukuran waktu, kaedah pengukuran waktu moden dan waktu tradisional? Kalau ada, maka ia memerlukan genomen, tongkat istiwa. Dia tongkat istiwa dan jam matahari ni ramai yang keliru.
Ramai kuyu. Dia kalau rata, ada satu genomor tengah-tengah, ramah tu, itu tongkat istiwa. Tapi kalau dia ada pelit, yang pelit dia ada condong, itu adalah misbara atau jam matahari. Jadi pertanyaan tadi memang sesuai lah. Macam yang apa, tabung haji bersama dengan Pesantren Farah Syami buat di Hotel Mawipik tu. Tapi sejauh mana ianya berfungsi sebagai bahan batu mengajar dan sebagainya, saya rasa boleh lah. Okey, okey. 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 Daripada Amirul Hazim, Kamaruz Zaman, buat kelas rubuk online Dota, boleh ke? Atau kita mungkin ada banyak lagi episod lepas ni kita buatlah daripada webinar Falak. Okey. Boleh ke? Saya pertama, kursus rubuk ni antara kursus yang jarang saya nak terima. Pertama, ada anak murid saya atau ada guru-guru saya yang juga mengajar. Jadi saya tak nak. Tak nak mengajar kecuali kalau pihak penganjur itu mahu kaedah inovasi. Kerana kalau tuan-tuan sedar, bila dalam buku saya tu, kaedah rubuk tu ialah kaedah yang telah diinovasi. Baik sama ada buku hitungan falak yang dikeluarkan oleh UNIZA atau buku yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Selangor pada tahun 2016. Pada 2016 tu adalah satu yang telah saya inovasi. Kemungkinan inovasi itu sesuatu yang bid'ah. Jadi bila bid'ah orang tanya, saya tu pula lah tak nak tahu lah. Mereka nak cara lama. Tarik sana, tarik sini. Mereka nak kiblat tu 288, mereka tak nak 292. Okey, jadi sebenarnya saya kena berbincang dengan penganjur, adakah dia bersetuju dengan kaedah inovasi yang saya temui, yang saya dapatlah untuk saya mengajar falak ni. Kalau boleh saya akan mengajar, tidak biarlah orang lain mengajar dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya daripada Muhammad Arif, Muhammad Tajuddin. Doktor, pelantar minyak kawasan mana tu? Macam mana mereka dapat kiraan waktu solat tu ya? Kebiasaannya mereka beritahu bahawa mereka terbitkan waktu solat itu melalui Google. Mereka terbit Google mereka dapat waktu solat bagi pelantar mereka tu dengan GPS mereka tahu dah dalam mereka yang tepat. Tetapi waktu masuk waktu tu matahari belum terbenam. Benda tu berlaku. Pelantar kat tengah ni lah, saya tak ingat pelantar paling dekat ni. Dekat tengah ni. Ada kawan-kawan saya yang kerja Exxon Mobil tu beritahu benda yang tu berlaku sebagainya. Benda tu memang berlaku. Dan berada pada pengetahuan pihak JAKIM dan sebagainya. Jadi sekarang ni ialah saya tak pasti sama ada semasa tahun 2002 saya ada buat sedikit kajian pembiasan menggunakan matahari, tetapi orang banyak sangat cakap, orang kata pembiasan tak guna matahari, guna bintang. Saya nak tunggu ada orang guna bintang tak untuk buat pembiasan. Masa tak ada lagi juga, saya nampak mereka gunakan matahari juga buat pembiasan. Dan result mereka juga sama macam apa yang saya dapat. Ada beza sedikit lah, Saya tak ingat untuk nyatakan pembiasan yang biasa kita pakai 34 minit. Jadi saya dapat tu kalau tak silap saya saya tak ingat, lebih atau kurang saya tak ingat. Saya cakap takut salah. Boleh PM saya lah. Boleh saya snapkan jawapan dalam thesis master saya. Daripada soalan seterusnya daripada Syarin Ahmad Al-Syahgeza. Adakah perubahan cuaca, contoh jerebu, kelembapan tinggi dan lain-lain ada efek kepada parameter pembiasan? Sebabnya dalam kiraan programming, library Python ada parameter millibar untuk diubah-ubah. Sekian. Okey, terima kasih. Takut saya bila Syah bertanya. Terima kasih. Bila Syah bertanya ni saya jadi takut. Okey, sebenarnya dia ada dua keadaan.
Sekarang ni kita nak masukkan parameter pembiasan dalam programming kiraan kita. Kita tak tahu tempat kita kat mana. Memang bila pembiasan, bila kata parameter pembiasan, dalam rumus asalnya kena masuk suhu, kena masuk tekanan, kena bacaan barometer dan sebagainya. Dan persekitaran tu, daripada tempat kita melihat matahari hinggalah ke lapisan langit yang ada matahari. Kita boleh mengambil purata dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan bahawa beberapa minit arka, bukan minit jam tau, minit arka berubah. Jadi kalau dalam programming yang saudara Syahni bagi tahu tu, dia minta masukkan bacaan barometer dan sebagainya, memang betul lah, itu ketepatan, tapi ia masih lagi bersifat assumption, sebab ia hanya barometer ataupun tekanan bagi tempat kita, bukannya antara kita dan bintang tu. Tetapi ia sedikit sebanyak ia dapat memberi maklumat lah. Belum lagi masalah sky extinction. Sky extinction juga akan menyebabkan kedudukan tadi menjadi berubah sebagainya. Pembiasan ufuk dia ada dua. Satu pembiasan udara kasa ada dua. Atmospheric diffraction ada dua. Satu adalah pembiasan atmosfera ada dua. Satu pembiasan ufuk, satu pembiasan udara kasa biasa lah. Jadi yang kita bincang ni ialah kesan pembiasan ufuk. Kesan pembiasan ufuk menyebabkan muka matahari itu jadi erot. Ada fenomena green flare dan sebagainya. Sebelum matahari terbenam hilang betul tu muncul cahaya hijau dan sebagainya. Jadi fenomena-fenomena itu adalah disebabkan oleh faktor cuaca tempatan. Bukan tempat kita, bukan semata-mata tempat kita, tapi antara kita dan matahari tadi. Tapi kalau ada programming yang boleh masukkan barometer, itu lebih baiklah sekurang-kurangnya. Saya rasa, tapi dalam parameter waktu salat susahlah. Dia dah ambil purata dah. Dalam 34 minit tu dia dah ambil purata. Saya tak tahu. Saya rasa 1010 milibar tak silap saya kan, bagi purata Malaysia. Okey, harap menjawab. Lain-lain boleh PM tepi. Okey? 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 Tak dengar. Apakah aplikasi falak di telefon yang mesra ibadah yang mana boleh dicadangkan untuk diguna pakai untuk merujuk kiblat dan waktu solat? Ini mungkin untuk orang awam lah ni. Saya sebenarnya jenis teknologi. Saya kalau buat, saya suka yang Cik Ahmad Taufan tu lah. Ada panggil tu kiblat kal. Kemudian bagi waktu salat, bagi saya yang ada dalam komputer saya Muslim Pro. Muslim Pro tu sebab dia boleh ikut kita punya lokasi. Jadi saya rasa tu memadai lah. Memadai sebenarnya. Tapi kalau nak yang satu perisian yang bila kita keluar daripada rumah saja kita set, sampai satu ketika dia beritahu anda sudah layak jamak. Itu saya sedang buat. Kemudian satu lagi ialah bila awak memasuki satu jadual waktu salat tu, waktu tu ikut zon, awak dah sampai tak zon tu. Itu lebih penting sebenarnya. Jadi yang ni belum ada pihak yang buat ni. Yang buat dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi perisian tak masalah kot, banyak yang boleh. Kemudian kalau kita kata tentang kiblat tadi tu, kalau tidak ada Android ke sebagainya, satu cara kita sendiri boleh orientate. Kita sendiri boleh orientate peta Google Map tu, kita orientate arah utara, kita boleh anggar Malaysia 292, 290. Kita nak solat kat Padang ke sebagainya. Sebenarnya boleh lah. Ketepatan itu memadai sebab kita bermusafir. Kita bukannya nak bina masjid dan sebagainya. Jadi kadang benda macam ni bila kita terlalu obses, kita rasakan untuk
bermusafir pun dia nakkan martabat tinggi. Jadi itu mula memanglah itu kemudahan, tapi kalau tak dapat macam mana? Saya pernah terima satu apa kata-kata hikmat lah mengenai saya tegur seorang tu dia tak solat. Dia sama-sama dengan saya masuk hutan buat kerja ukur. Solat, saya kata solat lah. Ada air tu apa semua, air kat tepi air tu, solat je lah. Dia kata, lebih baik aku berdosa tidak salat daripada aku berdosa kerana salat dalam keadaan istinja tak betul. Hebat kata-kata fatwa tu. Saya tak boleh kata apalah. Jadi dalam kes tadi tu, kita lakukan ibadat, tentukan kiblat, masuk waktu, tak ada masalah sebab kita ada banyak masjid dan sebagainya, yang mana kita ada sahaja. Kalau misalkan kita nak kejar masjid yang berada pada kita punya zuhur atau salat, sedangkan kita bermusafir, kita boleh jamak kasar. Mengapa kita terkejar-kejar? Jadi benda-benda pertimbangan itu perlu diambil kira lah, walaupun kita nakkan teknologi. Tetapi teknologi juga perlu mengambil kira hati dan perasaan kita serta keupayaan kita sebagai insan, sebagai manusia. Itulah pendekatan ibadat yang perlu kita ambil kira. Okey. Saya ni nampak macam buffering. Okey. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk webinar pada kali ini. Saya bagi pihak Rustia Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pembentang webinar, penceramah webinar kita pada pagi ini, Prof. Madya Dr. Baharudin Zainal atas ulasannya berkaitan dengan tajuk aplikasi falak dalam ibadah, iaitu mengenai penetapan waktu solat. Dan begitu juga kepada penonton-penonton yang sudi memenuhi ruangan komentar dengan soalan-soalan yang baik. Terima kasih diucapkan. Begitu juga dengan penonton-penonton yang tiada soalan tetapi yang bantu share webinar ini juga dapat kita ucapkan terima kasih di atas bantuan yang diberikan. Saya bagi pihak Rustia Pejabat sekali lagi memohon ampun dan maaf sekiranya webinar pada kali ini ada sedikit buffering disebabkan kita percubaan untuk membuat webinar secara serentak, iaitu di antara webinar falak, unit falak dengan webinar unit istinbat. Jadi dua webinar ni berlaku serentak, jadi ada berlaku buffering. Jadi kami akan meningkatkan lagi kapasiti kelajuan internet kami disebabkan sekarang musim PKP dan kita tidak tahu bila akan berakhir. Program akan diteruskan secara maya. Jadi dia memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat kita, mengetahui berkenaan dengan fungsi-fungsi pejabat kami, iaitu dari sudut falaknya, dari sudut fatwa dan sebagainya. Jadi setakat itu sajalah pada pagi ini. Terima kasih semua dan terima kasih juga Dr. Baharudin. Kita ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.